Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita tuan-tuan cik puan kumpul pada petang ini kan, bagi kita menyambung semula pengajian kita kan, bagi kita mempertingkatkan ilmu kita khususnya dalam pengetahuan ilmu fardu ain. Waalaikumsalam Muzani mata hati. Alhamdulillah, lama tak jumpa tuan-tuan cik puan. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, hari ini kita bertemu kembali dan saya akan sambung semula kita punya penerangan kita. Gimana dia program, minta maaf lah. Saya biasa gitu. Dia kalau petang, kalau saya buat live, maknanya saya tak ada program. Kalau saya tak buat live, tu maknanya saya ada program lah tu. Minta maaf lah tuan-tuan cik puan ya. InsyaAllah tak apa. Jadi kita cari juga masa untuk tuan-tuan cik puan. Jadi insyaAllah hari ini kita nak sambung semula kan. Sambung berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan, kita panggil nama dia adalah structure ilmu fardu ain. Baru mula. Hari ini kita lambat sedikit, tapi tak ada masalah lah kan. Mungkin tuan-tuan cik puan ada yang baru balik kerja, ada yang tengah nak masak ke, tengah memandu ke, tak ada masalah, boleh dengar. Sambil dengar. Okey. Jadi insya-Allah hari ni kita nak orang kata apa, kita renew semulalah. Kita renew pula. Kita ulang kembali pembelajaran yang kita dah belajar yang lepas. Kan? Iaitu perkara berkaitan dengan apa? Perkara berkaitan dengan kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu. Yang mana kita tahulah ilmu sangat banyak. Ilmu sangat banyak dan luas. Macam-macam ilmu ada. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Kan? Dan ini kita fokus pada ilmu akhirat. Kita dalam pertubuhan kita fokus pada ilmu akhirat. Ilmu dunia saya tak cerita lah. Ilmu dunia boleh belajar dengan orang lain lah. Belajar kat sekolah lah. Jadi kita cerita perkara berkaitan dengan ilmu akhirat. Atau ilmu apa? Ilmu agama. Iaitu dalam banyak-banyak ilmu agama kan, ilmu apa yang kita kena belajar? Tu kena tahu tu. Ilmu agama memang banyak, sangat luas kan. Tetapi apakah ilmu agama yang menjadi kewajipan? Orang kata apa? Kalau tak belajar dosa. Gitulah senang kata. Nak bagi orang awam mudah faham. Macam mana? Kan? Tak belajar ilmu ni berdosa. Iaitu apa dia ilmunya? Ilmunya adalah ilmu fardu ain. Inilah dia ilmu yang wajib belajar. Siapa tak belajar fardu ain berdosa. Kan? Tinggalkan belajar berdosa. Melebihkan belajar ilmu selain fardu ain kan, melebihkan fardu kifayah berbanding fardu ain pun dapat dosa juga. Kan? Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Kan? Siapa yang baru masuk dalam live kita baru pertama kali nampak, siapa pula lah dia ni. Ya, okey. Boleh bantu tap like. Jangan lupa tap like. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, saya nak sambung semulalah. Okey. Ustaz, kalau orang tanya di mana Allah, saya jawab dalam bahasa Arab, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Boleh ke? Tak boleh. Itu jawapan yang salah tu. Itu jawapan salah. Okey? Kalau ada orang tanya, Allah dekat mana? Ni. Kan? Kalau nak jawab bahasa Arab, jawapan dia macam ni. Allah maujud bila makan.
Allah, kalau bahasa Melayu dia, Allah wujud tanpa tempat. Nak lagi, orang kata apa? Nak lagi detail, Allah wujud tanpa tempat, Allah wujud tanpa arah. Allah wujud tidak berjisim, tidak berjirim. Itu nak lagi detail lah. Okay. Ini dia. Kalau Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, itu perbahasan lain. Itu perbahasan pada perkara lain. Okey? Okey. Jadi, faham tak? Jelas tak? Tuan baca berita. Jelas tak? Kalau tak jelas, tanya tau. Kalau tak rasa macam, ustaz, macam tak faham lah. Tanya. Jangan risau, tanya. Tak ada masalah. So apa? Ini perkara berkaitan dengan apa? Ini perkara berkaitan dengan akidah. Kan? Kita dah belajar dah sebelum ni. Perkara berkaitan dengan akidah tak boleh bercanggah. Dia tak boleh berbeza, senang kata. Tu perkara berkaitan. Kalau pada fake dia betul memang ada berbeza sedikit. Sebab apa? Kita ada 4 mazhab. Tetapi kalau akidah dia lain. Dia kena sama. Kalau tafwid macam mana ustaz? Ini kena masuk kelas ni. Kena masuk kelas. Okey? Kan? Kita tak cerita perkara dia, kita faham. Cumanya kalau dalam live biasa saya tak terangkan lah. Sebab apa? Sebab kadang kita faham lah. Dalam live saya ni semua orang awam. Mungkin adalah orang-orang yang berilmu. Saya minta maaf lah. Saya tak ada ilmu sangat. Tetapi kita memang dah remind awal-awal. Dalam kelas kita, setiap perkataan yang kita keluarkan semua difahami oleh semua. Difahami oleh semua. Okey? Jadi kalau ada orang nak tanya pun kena tanya. Kalau tak, kita akan jawab, orang kata apa? Boleh tanya personal. Tanya personal. Itu. Kalau macam soalan tu macam dah tinggi sikit, kan? Soalan tu macam dah bukan level orang awam, itu kami akan bawa pada personal. Kita tak akan jawab dekat dalam live. Kan? Supaya apa? Sebab ini guru saya ajar lah. Guru saya ajar, kita kalau ajar orang awam, jangan sampai orang awam, kan, perkataan kita ada perkataan waham. Waham ni apa? Yang menyebabkan kekeliruan. Orang awam sampai fikir, ni apa benda ayat ustaz ni? Ni macam tak pernah dengar. Gitu. Itu antara adab belajar lah, adab mengajar. Kan? Jadi kita minta maaf lah tuan-tuan cik puan. Jangan risau. Perkataan yang saya keluarkan, insya-Allah semua mudah difahami. Saya cakap bahasa Melayu. Saya tak cakap bahasa Arab. Saya tak cakap bahasa Inggeris. Okey. Jadi, terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk jangan lupa follow Follow, share dan tap like. Tap like jangan lupa. Baik. Kita masuk pula. Kita masuk pada ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Pecah apa? Ilmu akhirat pecah dua. Ingat. Ilmu akhirat pecah dua. Kitab apa ustaz? Biasa petang-petang ni, saya tak buka kitab. Bukan kadang lah. Selalunya saya tak buka kitab. Sebab apa? Saya biasa dalam live petang-petang ni, saya cerita struktur ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya betul. Kita baru mula. Saya akan cerita struktur ilmu. Senang kata apa? Kedudukan ilmu. Saya akan cerita kedudukan ilmu. Kenapa kena tahu perkara ini ustaz? Sebabnya apa? Sebab tanjizi dan suluhi. Terangkan ustaz. Perlaksanaan dengan boleh ni. Ini termasuk pada ta'alluq. Untuk perkara ta'alluq, kan, kena buka kitab. Kena duduk berhadapan ke online ke. Itu. Tetapi kalau saya cerita pada ta'alluq dalam orang awam, lagi pula yang jenis orang awam yang macam tak pernah dengar, bahaya. Kan? Tu dia. Nak terangkan boleh masuk kelas. Kan? Ataupun PM tepi ke. Tapi saya cadang masuk kelas tuan-tuan cik puan. Ni. Kan? Kita guna kitab Matan Faridah.
Saya tahu sekarang ni kan tengah panas pasal isu-isu yang baru-baru ni berlaku lah kan. Tuan-tuan cik puan pun tahu juga, tapi tak apalah. Kita orang awam orang awam belajar ni. Ya. Dia kan. Lepas tu kita kata orang awam jangan belajar, jangan lompat. Ni kadang orang awam zaman sekarang ni dia banyak belajar nak lompat. Itu yang kita kadang ni pening. Terima kasih ya, yang bantu tap-tap like. Tap-tap like, share-share, jangan lupa. Kan? Lepas tu kita kata, orang awam tolong sangat-sangat. Belajar jangan lompat. Belajar wajib ikut prosedur ilmu. Apa beza orang awam dengan orang lain? Matan Abu Suja. Okey, boleh. Apa beza orang awam? Okey, senang. Jawapan ni senang je. Apa beza orang awam, orang lain tu apa? Orang khas. Orang awam lawan dia orang khas. Orang awam ni siapa? Orang awam adalah orang yang bukan dalam jalan belajar agama. Maknanya apa? Kehidupan dia bukan dalam jalan agama. Contoh macam mana? Contoh macam saya. Contohlah, saya tukang kebun. Kan? Saya ni tukang pembaca berita. Saya ni tukang masak. Saya ni chef. Kan? Saya ini adalah apa? Suri rumah. Saya ini cikgu. Kan? Itu kita panggil apa? Itu orang awam. Maksudnya apa? Bukan belajar ilmu agama lah. Tetapi orang khas adalah orang yang belajar agama. Betul. Talibul ilm. Memang jalan dia tu, hidup dia dipenuhi dengan belajar agama. Pagi belajar kitab, tengah hari belajar kitab, petang belajar kitab. Itu. Hidup dia memang dipenuhi dengan ilmu agama. Amrun iktibari, ustaz. Sikit pun buat jangan. Itu perkara zahir. Dah. Sikit tu. Amrun itu perkara zahir. Macam mana? Jelas tak? Okay. Ya betul. Tak jelas. Lepas tu saya kata, saya takkan cerita benda yang dalam pada orang awam. Kan? Contoh, dalam live saya ni ada 76 mata memandang. Agak-agak kalau saya cerita perkara tu, adakah 76 ini faham perkataan yang saya cakap? Kan? Itu pun silap-silap. Perkataan Amrun Iktibari tu ambil daripada tu Ustaz Salman Ali. Kan? Saya tahu, batu saya kata kena belajar. Jangan ambil perkataan orang. Dulu, tuan-tuan cik puan. Minta maaf lah tuan-tuan cik puan Kan? Lepas tu saya kata, perkataan tu pun silap-silap kita baru dengar 2 hari lepas. Ataupun baru dengar semalam. Ataupun boleh jadi baru dengar tadi. Ustaz Salman Ali ada debat dengan Piu Faiz. Ustaz ada kata Amrun Iktibari. Ni nak tanyalah ustaz ni. Ustaz ni tengah cerita pasal akidah ni. Kita tanya sikit. Tu, saya dah tahu lah. Saya baru dengar ni ustaz. Tak apalah. Kan? Nampak? Lagi yang baru dengar. Yang baru dengar lagi tak faham apa. Jangan tuan-tuan cik puan ni. Tolong faham ni dulu. Tolong faham ni dulu. Okey. Saya orang awam nak belajar mula pada bawah. Betul. Okey. Moga cari agama ada awam dengan apa ni? Cari agama ada awam dengan khas ya ustaz. Maaf saya bertanya. Betul. Kan? Belajar agama pun beza orang. Okey. Apa beza belajar agama orang awam dengan orang khas? Orang awam cukup belajar agama lepas fardu ain. Ni. Orang awam settle ni dah settle lah. Tapi kalau orang khas dia akan masuk sedikit pada perkara fardu kifayah.
Ish. Fardu kifayah. Okey. Saya nak mengaji pun tak boleh ke Ustaz? Bukan tak boleh. Kan? Bukan tak boleh. Okey, macam ni lah. Saya bagi perumpamaan. Contoh, tuan-tuan, cik puan, terima kasih dah follow. Yang baru masuk ni boleh bantu follow dulu tak? Follow, share dan tap-tap like. Okey. Saya bagi perumpamaan kepada tuan-tuan, cik puan. Tuan-tuan, cik puan, umur, contohlah, umur dah 20. Tetapi tak kenal huruf hijaiyah. Tak kenal langsung huruf hijaiyah. Ni perumpamaan sini. Lepas tu tuan-tuan cik puan datang jumpa guru. Bawa Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak belajar baca Quran boleh tak Ustaz? Lepas tu Ustaz pun tanyalah. Okey. Buka muka surat pertama. Okey. Cuba baca surah Baqarah ni. Maaf Ustaz. Saya tak tahu Ustaz huruf apa ni. Macam mana saya nak baca kalau saya tak tahu? Agak-agak boleh baca tak tuan-tuan cik puan? Agak-agak boleh baca tak? Saya tanya tuan-tuan cik puan. Tak kenal huruf, tiba-tiba nak baca Al-Quran. Agak-agak boleh baca tak? Cuba respon. Tak kenal alif, ba, ta, sampai ya. Tiba-tiba nak baca Quran. Boleh baca tak? Takkan boleh. Tipulah kalau dia kata boleh. Lepas tu tanyalah, macam mana nak baca Quran ni? Okey. Mula-mula kena buka Iqra. Kena kenal huruf dahulu. Kena kenal mana huruf alif, mana huruf ba, mana huruf ta. Lepas tu kalau dah kenal huruf, boleh tak baca Quran? Pun tak boleh juga. Kena tahu cara nak sambungkan huruf. Kena belajar tajwid pula. Kan? Okey. Kalau ada huruf baris atas, selepasnya ada tasydid berbaris atas. Kena tekan. An. Contohlah contoh. Kalau ada yang mati, kan, kena masukkan huruf gitu. Dia pun masukkan huruf Ustaz. Macam mana masukkan huruf Ustaz? Dia dah pening. Sama juga macam konsep belajar ilmu. Kan? Sifat 20 tak pernah belajar. Tiba-tiba buka kitab, Ustaz, saya nak tahu amrun itibari apa. Memanglah, kan? Silap-silap Ustaz tu, budak tu kena tampar. Ni kenapa budak ni? Macam tak reti belajar je. Tak tahu prosedur ilmu. Itu okey, itu agama. Ustaz, macam tak faham lah Ustaz. Apa ni? Okey, saya bagi lagi contoh perumpamaan lain. Tuan-tuan, cik puan, kan, masuk universiti. Bukan masuk universiti nak ambil SPM. Contoh, nak ambil SPM. Kan? Belajar form 4. Okey. Lepas tu, tiba-tiba, kelas pertama, kelas matematik. Kelas pertama, kelas matematik. Tiba-tiba, cikgu masuk, cikgu ajar persamaan linear. Cikgu ajar persamaan linear. Kan? Lepas tu tiba-tibalah cikgu tunjuk formula. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Tuan-tuan cik puan tak tahu nombor. Orang kata apa? Buta nombor. Buta nombor 1. Lepas tu tak tahu. Tambah tolak darab bahagi tak tahu langsung. Agak-agak tuan-tuan cakap macam ni apa benda pula ni? Masuk-masuk kelas tahu-tahu persamaan linear. Nampak? Salah prosedur. Nak tanya, ilmu tu salah tak? Ilmu tak salah. Yang salah apa? Yang salah kita. Sebab apa? Tak mengikut prosedur belajar ilmu. Apa tu? Lepas tu tiba-tiba kata, cikgu ni sesat ni. Habis. Inilah kita panggil prosedur ilmu. Sebab apa? Ramai orang zaman sekarang ni, saya tengok. Kan? Ini bukan saya reka cerita, tapi dah berlaku. Dah berlaku. Okey. Ramai orang belajar nak lompat. Betul. Tak ikut SOP. Saya ingat dah tapi lupa. Okey. Kalau lupa sama dengan apa? Lupa dia sama taraf dengan orang yang tak belajar. Ni dia. Kata Ustaz, saya dah belajar dulu tapi lupa.
Dia senang kata, lupa tu dikira tak ada ilmu. Dah, settle lah. Tak payah fikir pening-pening. Kan? Lupa, cakap je. Saya lupa. Saya tak ada ilmu. Dah, cakap. Gitu je. So, bila mana kita sedar yang kita ni tak ada ilmu, jadi kita tahu. Kena buat apa tuan-tuan cik puan? Kena ulang daripada awal balik. Tak ada ilmu, wajib belajar daripada awal. Belajar semula. Jangan dah tak ada ilmu. Dulu saya belajar ustaz ni, tapi saya dah tak nak belajar lagi lah. Sebab saya dah pernah belajar dulu. Tak kira macam tu. Ilmu agama tak seperti itu Contoh, ustaz, dulu saya dah pernah ingat dah rukun solat. Tapi saya lupalah. Saya nak solat je lah terus. Tak. Kena belajar juga. Kena belajar. Wajib belajar. Jangan lompat tuan-tuan cik puan. Okey. Sampaikan ilmu di TikTok ni perlu ada tauliah tak? Tak ada. Jangan risau. Tapi ingat, sampaikan ilmu dekat mana-mana sahaja pun, ada tauliah ke tak ada tauliah, yang penting kena ilmu yang betul. Jangan salah ngajar. Kan? Itu pun adab adab guru. Kena ngajar, tak boleh ngajar salah. Kan? Tiba-tiba pula saya kata, ni semua tak penting tuan-tuan cik puan, ni semua jangan belajar. Tu dah salah tu. Tu dah salah. Tapi saya terangkan kat tuan-tuan. Okey, fardu ain, perkara yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Siapa mukallaf tak settle fardu ain ataupun meninggalkan belajar fardu ain, berdosa. Baru kita kata, uish, betul lah ni. Betul lah. InsyaAllah jangan risau. Saya takkan ajar benda pelik-pelik tuan-tuan cik puan. Okey. Betul. Lepas tu saya risau tuan-tuan cik puan. Zaman sekarang ni ramai orang belajar nak lompat. Kan? Tahu dia kenapa? Ustaz, apa maksud lompat? Nak terus beramal. Ni dia. Kan? Apa maksud lompat tu? Buat ibadat, nak terus beramal. Tetapi tak nak belajar dulu prosedur ilmu. Kan? Terus nak solat je. Lepas tu orang tanya, rukun solat berapa? Tak tahulah, saya solat je. Apakah perkara-perkara yang membatalkan solat? Tak tahulah, saya solat. Kan solat wajib. Kan? Solat kan wajib. Mana ada nak kena tahu apa? Nampak? Ni apa? Inilah akibat lompat. Akibat tadi tu, lompat belajar tu. Betul, zaman sekarang orang nak shortcut. Nak shortcut je terus. Kan? Dia tak tahu liku-liku. Liku-liku kehidupan. Tak tahu. Jadi ingat tuan-tuan cik puan nampak? Sifat 20 tak belajar. Nak pergi suluk. Okey? Baik. Betul saya kata tuan-tuan cik puan. Ilmu agama tak salah. Yang salah, cara kita ambil ilmu tu salah. Tak boleh lompat. Lepas tu bila nak beramal, nak tunggu esok mati baru beramal. Beramal dalam masa sama belajar. Kita belajar sikit amal. Lepas tu tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu. Macam itu cara belajar. Kan? Contoh nak solat. Solatlah macam biasa. Tapi dalam masa yang sama solat tu, habis solat tu belajar ilmu. Macam mana cara-cara ambil wuduk yang betul. Kan? Macam mana apakah rukun-rukun solat, apakah perkara yang membatalkan solat, apakah rukun Al-Fatihah. Macam tu, dalam kita hidup ni, belajar. Itu orang panggil apa? Improve. Perbaiki. Perbaiki diri. Perbaiki diri. Kan? Macam sekarang jugalah, contohlah, kita hidup, contohlah, saya tahu, tuan-tuan cik puan, kan? Tuan-tuan cik puan, mungkin depan saya ni, dalam live saya ni, ada umur dah 30, ada umur dah 40, ada umur dah 50, ada mungkin dah 60 ke atas. Tetapi saya kata kat tuan-tuan cik puan, adakah keseluruhan daripada kita ni dah settle fardu ain? Adakah daripada kita ni dah settle fardu ain? Sedangkan fardu ain ni sebenarnya dah wajib settle sebelum balik. Ni, betul ke Ustaz? Betul. Habis lepas balik apa? Lepas balik beramal.
Bila belajar? Sebelum balik belajar. Lepas balik tinggal amal. Tapi ramai orang zaman sekarang ni, dia tak nak belajar tau. Dia nak terus beramal. Kan? Dia kata apa? Dia kata belajar dah lepas, Ustaz. Zaman belajar dah lepas gitu. Ada pula cakap macam tu, zaman belajar dah lepas. Tak ada. Belajarlah sampai mati. Selagi mana kita sedar diri kita ni tak ada ilmu, selagi itulah kita wajib belajar. Berbeza kalau dengan ilmu dunia. Ilmu dunia je lah. Kan? Kita dah masuk universiti. Takkanlah waktu universiti kita nak belajar ilmu tadika. Memang takkan boleh lah. Tapi ilmu agama tak. Tak kisahlah tuan-tuan cik puan umur berapa sekalipun. Tuan-tuan cik puan kerja apa sekalipun. Kerja offshore, kerja onshore, kerja angkasawan, kerja bawa lori, bawa grab, bawa apa-apalah ni. Ini tetap kena belajar. Tak ada istilah terlepas. Ustaz, saya bukan orang belajar agama. Saya lepas tak? Tak ada. Tak ada Saya ulang fardu ain apa? Ilmu yang wajib. Fardu ni apa? Fardu ni susah sangat. Fardu ni apa? Fardu ni wajib. Ain dipelajari. Dipelajari ni tiap-tiap mukallaf. Setiap mukallaf. Ni dia. Wajib apa? Wajib dipelajari. Dipelajari setiap mukallaf. Nampak tak? Wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu tetap sama, wajib. Fardu tetap wajib. Kifayah sebahagian. Sebahagian mukallaf. Ni dia. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Nampak tak? Faham tak ni? Faham tak? Tak faham respon? Ni saya dah cakap paling slow ni, paling orang kata apa ni, paling kalau meter tu 20. Okey. Tak kisahlah ahli parlimen ke, menteri ke, semua kena belajar. Betul. Mu'allaf pun sebelum ucap syahadah belajar dulu baru pergi pejabat agama. Alif fardu ain. Okey. Alhamdulillah faham. Cantik tu. Dah faham cantik. Lepas tu saya kata dengan tuan-tuan cik puan. Kita ni kan jangan bergaduh pasal ilmu. Ada orang zaman sekarang ni dia gaduh. Kau nak tahu tak? Kau buat ni salah ni. Ni salah ni, tak salah-salah. Apa makna fardu kifayah? Ini dah tulis dah ni. Okey. Jangan gaduh. Habis tu nak buat apa Ustaz? Tanya diri. Kan? Yang utama tanya diri dulu kita. Kita tengok orang gaduh perkara berkaitan dengan agama. Lepas tu kita sebagai netizen ni, kita mengecam. Ni betul ni. Aku rasa A ni betul. Sebab A ni nampak macam jelas sikit dia faham. B ni macam salah. B ni salah ni. Dia ni macam kita tak boleh pakai. Kan? Tapi saya nak tanya tuan-tuan cik puan. Ada tak daripada kalangan kita yang kalau tengok orang membicarakan berkaitan dengan ilmu agama, pernah tak cakap diri sendiri, Allahu Akbar, aku macam kena belajar ni. Macam tak faham apa dia cakap apa ni. Aku nak carilah ilmu ni. Aku nak kena belajar ni. Penting ni belajar ilmu ni. Ni ilmu agama ni. Pernah tak? Kita jarang tuan-tuan cik puan. Kan? Kalau yang cakap tu nama dia apa? Alhamdulillah, sedar diri. Dia ni cakap perkara berkaitan dengan agama ni.
Allah. Rasa diri ni jahil sangat lah. Aku ni jahil ni. Aku ni tak ada ilmu agama ni. Aku nak cari ilmu agama lah. Pergi belajar. Gitu. Bukannya nampak orang cakap agama, aku rasa A ni salah ni. B ni betul. Ni betul ni. Ni nampak macam muka handsome ni. Boleh dipercayai. Gitu. Jangan macam tu tuan-tuan cik puan. Ustaz, anjurkan buku kitab untuk rujukan. Kalau dalam pertubuhan, kami memang ada buka kelas. Kami ada kelas pengajian fardu ain. Yang di mana dalam kelas kami kita akan belajar 3 perkara. Tauhid, fiqh dan tasawuf. 3 ilmu ni kita akan belajar. Dan 3 ilmu ni kita akan belajar sampai khatam kitab. Kita bukan belajar 1-2 bab. Kita bukan ambil bab-bab viral. Bukan. Kita belajar prosedur ilmu yang sebenar. Kita kembalikan orang awam kepada pemahaman yang benar. Macam mana tu? Belajar dengan kitab. Kelas kat mana Ustaz? Kelas kami dekat Kempas, Johor Bahru. Kelas setiap hari Jumaat, kan? Sekarang ni alhamdulillah kita dah ada dua kelas. Sama juga kelas pengajian fardu ain, dua-dua hari Jumaat. Satu kelas pagi, satu lagi kelas malam. Dan boleh daftar online, boleh daftar offline. Dua-dua boleh belajar. Siapa yang area Johor Bahru, kan, area Pasir Gudang, area Kulai, Skudai ke dan sekitarnya, boleh datang kelas bersemuka di Kempas, dekat Taman Seri Putra, Taman Putra. Taman Seri Putra. Itulah. Okey. Nak masuk dua-dua kelas boleh ke Ustaz? Boleh. Cumanya dia bayar lain lah. Yuran asing. Dia bukan sekali. Kelas kita, betul. Kelas kami memang gunakan. Ada orang kata Ustaz ngajar macam mana? Kan? Kita yang pertama, saya tunjukkan kitab tuan-tuan cik puan. Okey. Kalau dah masuk kelas online siang, boleh ke nak join lagi kelas malam Ustaz? Kelas malam dia yuran yang berbeza. Dia sama juga yuran tapi berbezalah. Macam tu juga. Apa? Kelas malam ni kita akan mula pada 1 hari bulan November. 1 November. Online pun belajar sampai khatam jugalah kan Ustaz? Dia bukan one to one. Dia memang pelajar kami ramai. Alhamdulillah. Setakat ni pelajar kami yang kelas pagi ada lebih kurang dalam 90 orang. Untuk kelas malam setakat ni kami baru ada dalam 10 orang macam tu lah. Sebab kita baru nak mula. Tu dia. Okey. Ustaz, dalam kelas nanti belajar apa? Tanya. Nanti dalam kelas belajar apa? Yang pertama kita akan belajar ilmu tauhid. Sebab jauh, boleh. Jangan risau. Pelajar kami seluruh Malaysia. Kan? Sampai Kelantan, Terengganu semua ada. Pelajar kami. Yang pertama kita akan belajar ilmu tauhid. Ngajar malam apa tu Ustaz? Sama juga. Kan siapa yang dah daftar kelas pagi, tak apa saya ulang semula lah. Ustaz, malam belajar apa? Yang pertama, kita akan belajar fardu ain 3 ilmu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Okey. Tauhid kami menggunakan kitab Matan Faridah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Ni kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Orang Patani. Ni kitab tauhid ni. Yang kedua, kita akan belajar ilmu fiqh. Fiqh mazhab Syafi'i. Kena cakap tu. Kita akan belajar ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Kan? Dan kita juga akan meraihkanlah mazhab-mazhab yang lain. Bukan saya kata mazhab ni tolak mazhab lain, tak Kita akan gunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Ni kitab. Ini kitab ni
kitab apa ni Ustaz? Ini adalah kitab dulu pernah menjadi silibus Sekolah Agama Negeri Johor. Okey. Ni dia. Dan yang ketiga, kita akan belajar ilmu tasawuf menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Ni dia. Okey. Kita akan menggunakan kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Jadi, siapa yang mendaftar kelas malam, pagi ke malam ke, akan dapat kitab ni. Akan dapat kitab ni. Okey? Untuk contohlah, pelajar online. Bukan pelajar online. Pelajar yang dah daftar kelas Fardu Ain Jumaat pagi, siapa yang nak daftar kelas malam pula, dia dapat diskaun pada yuran pendaftaran. Itu dia. Okey. Sebab apa? Sebab dia dah tak perlu beli kitab. Sebab kitab dah ada. Kitab dah ada. Okey. Maksud saya malam Isnin ke malam tak, Jumaat malam. Hari Jumaat kita ada pagi. Pagi tu yang memang kita dah jalan lah. Dan kita juga ada malam. Kita ada malam. Sama juga. Dua-dua ni adalah kelas yang sama, cuma berbeza waktu dan berbeza pada dia punya pendaftaran lah. Grup pun berbeza. Ada grup berbeza juga. Okey. Apa beza amalan bid'ah dan sunnah? Ni dia. Sunnah ni perkara yang Nabi buat ataupun Nabi benarkan dan ataupun yang Nabi cakap, tu sunnah. Bid'ah perkara yang Nabi tak lakukan. Tapi kena ingat, bid'ah ada dua. Satu bid'ah hasanah dan satu bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah kan, perkara yang boleh kita buat. Kita boleh buat perkara tu. Bid'ah dolalah, perkara tu kita tak boleh buat. Apa antara bid'ah hasanah? Contoh, menyambut Maulidur Rasul. Apa lagi? Baca Yasin malam Jumaat. Apa lagi Ustaz? Banyak lagi lah. Tengok je lah. Kan? Itu dia. Okay, faham kaki kondem nama dia lain macam. Kalau acik kelas online tapi tak pandai nak type, tanya soalan, itu kira lepas juga kan belajar. Lepas, tak ada masalah. Boleh. Okey. Ada yang nak daftar ke? Cuma okey, saya terangkan sedikit lah. Kelas kalau hari Jumaat pagi 8.30 hingga pukul 11. Kalau malam kelas kita hanya 2 jam sahaja, 8 sampai 10. 2 jam je lah. Malam tu lama-lama. Malam orang penat nak tidur. Jadi malam kelas, tapi yuran sama. Jangan risau, sama. Dan juga kalau untuk kelas yang untuk yuran kalau pelajar offline dia 100, tapi kalau pelajar online yuran bulanan hanya RM50 sahaja. Sebulan 4 kali kelas, dapat video rakaman, kan? Yuran hanya RM50 sahaja. Allahu Akbar. Kan? Tapi belajar apa? Belajar 3 kitab. Belajar ilmu fardu ain yang benar. Kan? Menggunakan kitab, bukan menggunakan perkataan saya. Bukan menggunakan saya. Okey. Maknanya bayar bulanan je lah kan. Dia yuran pendaftaran ada dapat diskaun. Diskaun sehingga 30% tak salah saya. Lebih kurang lah. Dan yuran bulanan macam biasa. Yuran bulanan macam biasa. Okey. Sebab Ustaz, satu hala je, kita murid hanya mendengar, tak ada respon, tak bertemu mata. Dia kalau dalam kelas kami kan, ya memang betul orang kata kalau nak belajar ni kan, dia nak dapatkan mahabbah tu, guru kena nampak anak murid dan anak murid pun kena nampak guru. Tapi kami tak menetapkan peraturan seperti itu. Sebab apa? Sebab dalam kelas kami bukan semua orang muda. Berbeza kalau semua pelajar kami orang muda, tak ada. Ni pelajar kami ni lingkungan setakat ni yang paling muda umur lebih kurang dalam 19, yang paling tua umur lebih kurang dalam 60 lebih dan nak dekat 70.
Jadi kami tak nak takut mengganggu. Kan? Takut mengganggu. Yelah, kita faham lah. Mungkin sebab apa dalam kelas kami pun ada di kalangan mak-mak, kan? Suri rumah. Kadang nak buat kerja. Kadang nak, takut ada orang datang ke macam mana, kan? Jadi, kita memang kata tak apa. Yang penting tuan-tuan cik puan dapat ilmu tu. Kan? Dapat ilmu tu. Kan? Mungkin ada yang tengah makan ke, tengah minum ke, tak ada masalah. Kita tak adalah nak kata salah, tak ada masalah. Cumanya kita memang nak bagi adil, kita tutup semua. Tapi kalau ada yang cakap, Ustaz, saya nak tanya soalan ni tapi nak kena cakap, itu baru kami akan buka voice. Kita akan buka voice. Sebab kadang ada soalan ni yang macam susah nak untuk type, kan? Kena cakap. Boleh, tak ada masalah. Cakap je. Ustaz, kami nak tanya soalan tapi nak voice. Boleh tak? Boleh. Nanti kami akan bukakan voice. Nanti boleh tanya. Macam tu je lah. Mana ada bid'ah hasanah? Ada. Siapa cakap tak ada? Pandai-pandai cakap tak ada, Allahu Akbar. Maulid Nabi ada sahabat buat ke? Mazhab 4 ada buat ke? Tapi perkara tu harus. Perkara tu harus. Ustaz, rujuk mana? Tanyalah mufti. Tanyalah semua mufti kecuali mufti Perlis. Saya cakap awal lah. Tanyalah mufti wilayah, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Kedah, Sabah. Okey? Tanya mufti itu semua. Boleh tak buat bid'ah? Kalau benda tu salah, mestilah semua kata salah. Okey. Faham tak? RM 50 untuk pendaftaran 50. Untuk bulanan pun 50 juga. Pendaftaran tu memang dah termasuk kitab. Termasuk kitab dah. Nak tanya ni lupa, saya ingatkan saya dah buka beg kuning. Saya tak buka beg kuning lagi, tuan-tuan cik puan. Okey ni, siapa yang nak mendaftar, kan? Sekejap Siapa yang nak mendaftar boleh tekan dekat ni. Tekan dekat beg kuning yang saya letakkan. Ni dia. Okey. Saya dah letakkan beg kuning. Ni, siapa yang nak mendaftar boleh tekan dekat beg kuning yang saya letakkan di bawah ni, kan? Nanti saya akan cakap lah. Saya akan message, kan? Saya akan message, saya tanya, nak daftar kelas yang malam ke pagi? Boleh, tak ada masalah. Yuran pendaftaran dalam beg kuning. Beg kuning tu adalah yuran pendaftaran. Guna Google Meet bukan tak. TikTok ni live biasa open. Tapi kalau yang dah berbayar, kita akan grup tertutup lah, kelas tertutup. Okey. Harus tak berpahala. Tak apalah, kalau awak nak pegang perkara itu, peganglah. Kami tak ada masalah. Betul? Tak, ada perkataan yang tak boleh tolak. Perkataan para ulama yang muktabar. Perkataan para ulama yang muktabar tak boleh ditolak. Wajib dipegang. Okey. Tolak ukur kebenaran atas ramainya orang buat, ya. Awak ingat mufti tu buat fikir sendiri ke? Awak ingat ulama buat ni, ulama karang kitab, ingat ulama fikir sendiri ke? Apa? Malam-malam tidur mimpi bangun-bangun karang kitab gitu, macam tu. Kalau macam tu pemikiran awak bahaya lah. Ni pemikiran Wahabi macam tu ni. Kan? Awak ingat apa? Yang berpegang dengan Quran Sunnah hanya satu negeri saja. Awak ingat negeri lain tu tak pegang Quran Sunnah ke macam mana? Okey. Lepas tu kita kata jangan cakap dengan macam ni. Okey. Habis awak ingat ulama tak cinta Nabi. Okey. Bulanan tu 50 untuk berapa bulan, Ustaz? Selagi mana tuan-tuan cik puan belajar, selagi itulah.
Kan? Sebab apa? Kita punya kaedah belajar, kita tak belajar kaedah menetapkan masa tak. Kan? Kita belajar daripada kulit ke kulit. Kena dah masuk dah golongan dia. Macam mana kan? Sebab tu saya kata follow dulu. Follow. Share dan tap like. Ada COD ku tak? Ada COD. Jangan risau. Hujah modal melabel Wahabi je. Macam mana? Memang Wahabi. Kita bukan tuduh orang. Tapi memang betul. Kan? Memang betul. Saya nak beli 2 kitab je. Satu lagi dah ada. Macam mana tu Ustaz? Allah. Sebab kalau dalam background tu memang akan dapat 3 kitab. Itulah tak nak ngaku pula dia. Dia malu kot. Okey. Betul lah. Kita kata apa? Dia tak faham prosedur ilmu. Inilah akibat dia. Tak faham prosedur ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya sesat. Ni dia. Okey, dah beli alhamdulillah. Tak apa. Yang dah beli, jangan risau. Nanti kami akan PM lah. Kami akan PM untuk nanti kami akan tanya. Daftar untuk kelas pagi ke kelas malam? Tapi kalau pelajar yang dah daftar, yang dah masuk join kelas lama, nak datang kelas pagi, tak payah beli lagi PM saya je. PM saya je. Menyesatkan pula tanpa bukti. Uish. Habis tu awak sesatkan kami tanpa bukti macam mana? Kan? Kami pegang ulama. Awak pegang awak punya tu kan? Awak punya ni lah. Guru awak lah, pegang lah. Kami tak tu. Kan awak cakap tak ada bid'ah hasanah? Awak cakap tak ada bid'ah hasanah. Macam mana? Itulah saya kata danaan live ni dia masuk pula. Kan? Tak ada dia alhamdulillah saya dah nak end live ni. Okey. Jadi kalau siapa nak bertanya berkaitan kelas, jangan risau. Esok saya sambung lagi. Tahu memang golongan dia kalau debat memang nak menang. Golongan dia kalau debat tak boleh kalah. Okey, golongan dia nak debat memang dia nak menang. Jadi kita bagi dia menang. Kita bagi dia. Betul lah. Kami salah. Tak apalah. Awak berpegang pada ulama. Saya berpegang pada Quran dan Sunnah. Nurut fahaman salafus soleh. Kita bukan nak merendahkan orang. Kan? Bukan nak merendahkan orang. Tapi kalau sendiri tak ada ilmu, jangan cakap ikut Quran Sunnah. Kan? Janganlah ngaku-ngaku kita ikut Quran Sunnah. Sedangkan ilmu nak memahami Al-Quran pun kita tak ada. Kan? menyesatkan tanpa bukti, melabel pula orang Wahabi, tu kira fitnah tuan. Yelah betul lah, minta maaf lah ya. Tuan Abu Lutfi minta maaf lah, saya salah. Tak apalah. Tuan benar, tuan teruskan dengan pegangan tuan. Kami tetap dengan pegangan kami. Kami tetap dengan pegangan kami ahli sunnah wal jamaah yang berpegang pada aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itulah yang pegangan kami akan pegang sampai mati. Kami tak akan pegang dengan pegangan yang entah tak tahu apa ni. Yang tak guna kitab ni, kami tak guna. Kami tak akan ikut orang yang tak pegang kitab. Pegang kitab tapi salah, kami tak akan ikut. Okey. Awak memang ikut ulama, tapi ulama awak bukan ulama yang muktabar. Okey. Tak apalah, biarlah kat dia. Dah, tuan-tuan cik puan jangan gaduh. Saya dah kata apa? Jangan berdebat, tuan-tuan cik puan. Berdebat ni membawa pada keburukan, bukan bawa kepada kebaikan. Tak baik debat ni. Jangan debatlah tuan-tuan cik puan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, terima kasih. Siapa yang dah daftar tu nanti saya akan PM. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Minta maaf kalau ada terkurang. Jangan risau. Esok saya ceritakan lagi detail lagi. Kita ceritakan lagi detail. Okey. Jadi terima kasih yang dah daftar, terima kasih juga yang dah follow. Yang belum follow boleh bantu follow dulu. Follow, share dan tap like.
Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada live esok. Esok saya live lagi. Esok saya live lagi, kita sambung lagi. Okey? Ustaz ada soalan pula. Allah. Ya soalan. Soalan apa tu? Okey, esok saya akan live pukul 3. InsyaAllah ni tengoklah kalau sebab esok saya ada lawatan. Saya akan tengok macam mana. Kan? Kalau saya ada, boleh tanyalah. Esok ada kelas tauhid Ustaz? Ada, insyaAllah. Esok ada kelas tauhid. Okey, gak lu Assalamualaikum.